أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم هتم لنا بحسن الحاتمة ولا تهتم علينا بسوء الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam satu majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih, iaitu hadis daripada Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang sebelum tidurnya, iaitu lepas sembahyang fardu isyaknya, dia membaca surah Al-Mulk, iaitu tabarakalladzi sampai habis, dia mati di dalam husnul khatimah. Nanti di dalam kubur jasadnya tidak repot. Nanti di dalam kubur dia ada peguam di dalam kubur. Dia ada penyelamat di dalam kubur. Baiklah tuan-tuan, baiklah ikhwan semua, mudah-mudahan kita semua digolong dan kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tazkirah pada malam ni iaitu bertajuk tentang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Kita semua akan mati. Kita akan tinggal di satu lubang, kita akan tinggal di satu tempat yang sangat sempit, yang sangat sepi, yang sangat menggerunkan, yang sangat menakutkan, iaitu kubur. Apabila sampai masa kita diambil nyawa oleh malaikat maut, maka datanglah malaikat maut bertemu dengan kita. Malaikat maut pun mengambil nyawa kita. Tak kiralah pada waktu bila dan masa pun. Seperti itu kata ulama, perbanyaklah kita menyebut kalam-kalam Allah, perbanyaklah kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perbanyaklah kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana untuk bekal-bekal kematian kita, bekal-bekal amal soleh untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berpesan, kamu hidup dekat dunia, kamu pakai wangi-wangian, minyak-minyak yang mahal. Nanti apabila kamu mati, kamu akan dipakaikan, iaitu minyak-minyak wangi, iaitu dipakaikan adalah kapur barus, ya. Dan apabila dekat dunia kamu dipakai baju yang mahal-mahal, baju yang indah-indah, baju yang menarik-menarik, nanti bila kamu mati, kamu akan dipakaikan, kamu akan dibungkuskan dengan kain kapan. Kamu dekat dunia, kamu naik kenderaan yang hebat-hebat, kamu boleh berjalan ke sana ke sini, kamu boleh bermegah-megah, kamu boleh tunjuk dengan siapa sekalipun. Nanti bila kamu mati, kamu akan naik satu kereta, iaitu kereta jenazah, dan kamu akan diusung, kamu dimasukkan di dalam keranda untuk dibawa ke tanah perkuburan, untuk diletakkan ke dalam satu liang lahat, iaitu satu lubang, dalamnya 7 kaki, lebarnya 3 kaki. Orang akan tinggalkan kita di dalam satu lubang yang sangat menakutkan. Dalam satu hadis tak silap daripada Ibnu Abbas, apabila baliknya ahli keluarga mereka 7 langkah daripada tanah perkuburan, kata si mati, apa kata dia? Wahai ahli keluargaku, kamu nak balik dah ke? Kamu dah nak balik dah ke? Kamu nak tinggalkan aku? Inilah jeritan-jeritan dan suara-suara dan rintihan-rintihan rintihan itu penduduk di alam kubur, iaitu si mati. Nanti kita semua pasti mati. Kaya pun mati, miskin pun mati, banyak duit pun mati, banyak ilmu pun mati, tidak ada ilmu pun mati. Ya, kita semua akan mati bertemu dengan Allah. Kenapa kita kena mati? Sebab syarat nak masuk syurga, dia syaratnya kena mati. Kita duduk dekat dunia ni hanya singgah sana. Dalam satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni cukup masyhur. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Dunia itu adalah tipu daya. Dan kalam daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kata Sayyidina Ali, ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempat beramal, tempat kita kumpul amal soleh untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Lepas tu kata ulama lagi, kamu apabila umur kamu bertambah, umur kamu makin bertambah, umur kamu makin bertambah, bukannya kamu makin panjang umur, kamu makin pendek umur, kamu makin dekat dengan Allah, kamu makin nak bertemu dengan Allah. Adakah kita sudah buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita sudah buat persiapan untuk bertemu dengan Allah? Bekal-bekal kematian itu amal-amal soleh. Tu bagi orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah tinggal amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang fardu maghrib, iaitu apabila sudah memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas membaca istighfar minta ampun kepada Allah, mereka tidak pernah tinggal baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dalam satu pendapat mengatakan lagi, apabila kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, api neraka ni dia minta dengan Allah, wahai Allah, hamba engkau dekat bumi, hamba engkau dekat dunia, dia tak pernah melihat tentang api neraka engkau, dia tidak pernah melihat tentang syurga engkau, tetapi dia minta kepada engkau agar jangan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Neraka pun minta dengan Allah, api neraka pun minta dengan Allah agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dengan sungguh-sungguh keinsafannya, dengan hudur hatinya minta dengan Allah dijauhkan daripada api neraka Allah. Neraka pun minta dengan Allah agar hamba Allah ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dimasukkan dan mereka diselamatkan daripada api neraka Allah. Nampak? Api neraka pun, neraka Jahannam pun minta dengan Allah. Sesiapa yang baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baiklah, tazkirah kita pada malam ni tajuk tentang mati. Semua pasti mati. Ingatlah, siapa dah umur 40 tahun, ya, masih tak berubah lagi, masih lagi tak semayang, masih lagi meringan-ringankan semayang, masih lagi buka-buka aurat bagi wanita dan bagi lelaki, masih lagi bergaduh-gaduh, memutuskan hubungan tali silaturahim, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang masih lagi bodoh tentang ilmu-ilmu fardu ain, tuntutlah ilmu fardu ain, belajarlah, carilah guru agar untuk kita agar kita solat ni, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada ilmu, kita tidak cacar marba. Baik, itu adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang, ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bab solat pun kita tak mengaji, bab solat pun kita tak tahu, macam mana nanti kita nak jawab dengan Allah tentang rukunnya, tentang fardunya, tentang sunat ab'adnya, sunat hayatnya, sunat muakkadnya, macam mana? Lepas itu kita mengaji tentang bab solat, kena mengaji bab tentang zakat, kena mengaji bab tentang haji, kena mengaji bab tentang puasa. Tapi orang tak mau mengaji bab tentang akhirat. Mereka kata, buat apa nak belajar, ya, benda itu tidak menjaminkan kehidupan. Ingatlah, akhirat ni sangat penting. Akhirat ni cukup sangat penting. Ya, negeri akhirat ni adalah negeri penentuan, hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Sesiapa yang dia di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihumban ke dalam api neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil Qur'an imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baiklah, tentang mati. Kita ni semua mati. Sampai masa datanglah malaikat maut. Malaikat maut ni dalam sepotong hadis dalam satu pendapat mengatakan kepala malaikat maut ni apabila dituangnya air 7 lautan, setitik pun tidak tumpah di bumi. Inilah tentang malaikat maut. Telinganya, perjalanan telinganya, kata ulama, dan dalam hadis pun ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telinga malaikat maut ni perjalanannya 70 tahun. Satu pendapat mengatakan 7,000 tahun tentang telinga malaikat maut. Malaikat maut ni lah akan datang bertemu dengan kita. Malaikat maut ni lah akan datang bertemu dengan kita. Akan datang bertemu dengan kita dan akan ambil nyawa kita. Pada ketika itu dah tak berguna dah banyak harta. Pada ketika itu dah tak berguna dah banyak kenderaan, banyak duit di bank, banyak saham-saham, banyak kilang-kilang, banyak pengikut-pengikut. Dan pada ketika itu dah tidak berguna lagi dah. Pada ketika itu mereka nak bertemu dengan Allah yang boleh tolong dia, yang boleh tolong si mati, yang boleh tolong kita, tiga benda je. Iaitu pertama, waladun solehun, anak yang soleh.
Anak yang soleh, zuriat yang soleh. Kalau kita ada anak yang soleh, kita beruntung. Kalau ada anak dia sibuk dengan keduniaan je, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan PUBG-nya je, sibuk dengan game-nya je, dia sibuk dengan urusan dunia, dia tak sibuk dengan urusan akhirat, maka bapak ni, mak ni, ya, dia rugi nanti dekat negeri akhirat, di alam barzah. Sebab apa? Tidak ada yang nak menyelamatkan mereka di negeri dia, iaitu di dalam kubur, iaitu di negeri alam barzah. Alam barzah ni, kubur ni ada dua negeri. Satu negeri yang bernama Iliyin, tempat yang bahagia. Satu negeri yang bernama Sijin, tempat yang cilaka. Sesiapa yang mati di dalam husnul khatimah, sesiapa yang mati di dalam husnul khatimah, mereka mati dalam beriman, mereka mati tidak di dalam kekufuran, mereka mati di dalam husnul khatimah, iaitu hamba yang bertakwa. Mereka selamat di dalam kubur, mereka selamat di negeri akhirat. Ingatlah sama-sama kita pada banyak baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Satu pendapat mengatakan sesiapa baca 25 kali, ya, tak silap hadis ni daripada Siti Aisyah Ummul Mukminin. Siapa membaca 25 kali pada waktu maghrib, seandainya dia diambil nyawanya pada hari itu, daripada maghrib sampai subuh, dia mati dalam husnul khatimah. Kalau dia mati pada siang hari, maka matinya dalam husnul khatimah. Ini kelebihan orang yang baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Sebab itu lepas sembahyang jangan terburu-buru sangat tentang hal-hal keduniaan. Sembahyang ni kita menyembah yang Maha Khaliq, kita menyembah yang Maha Esa, kita menyembah yang Maha Qadim, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sembahyang, sungguh-sungguhlah kepada Allah, sungguh-sungguhlah kita minta kepada Allah, sungguh-sungguhlah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembahyang caca marba, ya, sembahyang seperti patuk ayam. Dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wirid pun tak mau, istighfar pun main astagfirullah, 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 ya, bukan nak sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Kita ni banyak dosa sangat. Kita ni banyak dosa. Kita ni bukan maksum. Ingatlah, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ya, man qala subhanallah wa bihamdih. Sesiapa baca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, satu hari 100 kali, dosa andainya dosanya sebanyak mana buih di laut, Allah ampunkan dosanya. Sebab itu kata ulama, benda ni ringan, benda ni senang nak sebut, tapi susah nak diamalkan. Kenapa? Apabila kita ni banyak sangat dosa. Itu kata ulama, apabila kita banyak dosa, kita berat nak beribadah kepada Allah. Apabila kita banyak makan, kita malas nak baca Quran. Apabila kita banyak tidur, kita malas nak berzikir. Ya, apabila kita banyak buat benda-benda yang lara, kita buat tentang amalan-amalan ni untuk bekal-bekal kematian ni, kita malas nak beramal. Ingatlah, kita ni semua mati. Semua mati. Ya, ni akhir zaman. Ya, ramai orang mati akhir zaman. Mati sekali mati 100 orang, sekali mati 200 orang, sekali mati 1000 orang, sekali mati 10 orang. Tu tanda-tandanya tanda-tanda kiamat. Kiamat makin lama makin dekat. Kiamat makin lama makin dekat. Dalam hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Bila dunia dekat dengan yaumul qiyamah, manusia matinya banyak. Umatku matinya dalam keadaan banyak. Dan satu lagi pula tanda-tanda kiamat, iaitu masjid banyak. Masjid itu banyak tetapi tidak ada penghuni. Masjid itu banyak tetapi tidak ada orang di dalamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka cuma datang masjid, cuma haha sana, haha sini, haha sana, haha sini. Mereka habiskan masa dekat masjid bukan hal-hal akhirat, mereka habiskan masa hal-hal keduniaan. Ingatlah, ya, ni kata Rasulullah. Rasulullah ni dia sidik, dia bukan kazib. Ya, Rasulullah ni dia benar, dia bukan pendusta. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tentang mati. Mim alif ta ya, mati, ya. Mim adalah ma'rifatullah. Siapa yang dia kenal Allah, dia tak kumpul dunia, ya, sebanyak-banyaknya, dan dia tidak kumpul dunia untuk dia berlebih-lebih. Dia cuma ada dunia untuk dunia itu dibawa kepada akhirat. Inilah makna ma'rifatullah. Inilah tentang kematian. Bila siapa kenal Allah,
Siapa rindu Allah, siapa sayang Allah, siapa cinta Allah, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak melanggar perintah Allah. Ni hamba yang taat kepada Allah, sayang kepada Allah, cinta kepada Allah. Ya, dia sami'na wa ata'na. Dia bukan sami'na wa asaina, sami'na wa ata'na. Aku adalah hamba. Ya, aku adalah hamba. Tuhan adalah raja segala raja. Itu yang dia patuh, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila azan berkumandang, dia rasa gelisah. Dia rasa gelisah, dia tinggalkan hal-hal keduniaan. Kalau ada kedai, dia tutup kedai. Ada hal-hal perniagaan, ada meeting, tinggal meeting. Dia utamakan salat. Inilah hamba yang sebenar-benar cinta kepada Allah. Ya, ni kalau hamba yang sebenar-benar takutkan Allah. Inilah tentang mim, adalah tentang kematian. Macam mana tentang diri kita, ya? Bila kita dengar azan, macam mana hati kita? Bila kita dengar tentang kuliah agama, ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Bila kita dengar tentang nasihat daripada ulama-ulama, daripada orang-orang soleh, daripada tok-tok guru, bila kita dengar nasihat, macam mana? Kita suka atau kita marah? Kalau kita marah, kata ulama, kalau kamu marah, kata ulama, iaitu tu tandanya kita banyak dosa. Ada telinga kita sakit, dengar kuliah-kuliah agama, sakit telinga, panas telinga, itu tanda banyak dosa telinga. Banyak dosa telinga. Itu yang Rasulullah suruh kita beruduk, suruh basuh telinga. Kenapa dia suruh basuh telinga? Agar gugur dosa-dosa telinga, ya, agar jatuh dosa-dosa telinga. Lepas tu sebab dari itu, apabila kita mendengar nasihat daripada ulama, kita belajar menuntut ilmu-ilmu daripada ulama, ya, dia adalah untuk mendidik diri. Ni kaedah menuntut ilmu. Bukan belajar ni masuk telinga kanan, nanti keluar telinga kiri, dengar kuliah, ya, nanti balik dah macam tu je. Bukan macam tu. Ulama bagi tahu apa? Ndak, apabila kamu menuntut ilmu, kamu beramal dengan ilmunya. Kalau buka dalam kitab tasawuf daripada Imam Ghazali Hujatul Islam, kitab Bidayatul Hidayah, apabila ahli ilmu itu dia ada ilmu, dia tahu tentang ilmu itu, dia belajar ilmu itu, dia tidak beramal dengan ilmunya, dia adalah 1000 kali cilaka. Ni kata Imam Ghazali, dan hadis ni dinukil, diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bila kita menuntut ilmu, jangan kita belajar je, kena amal tuan-tuan. Nanti dalam kubur tak boleh beramal dah. Dalam kubur tak boleh nak solat dah. Dalam kubur tak boleh nak baca Quran dah. Dalam kubur tak boleh nak sedekah dah. Dalam kubur kita kaku. Ni macam ni dalam kubur. Toleh kanan tanah, toleh kiri tanah, tengok atas tanah. Itu yang bila masuknya mayat ke dalam lubang kubur, datanglah malaikat Munkar Nakir, datang di kaki. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita palsu, ini bukan cerita Facebook, ini bukan cerita IG, ini bukan cerita TikTok, ini bukan cerita dalam Google, ini dalam hadis, ini dalam Al-Quran. Ya, siapa tak percaya Al-Quran, kafir. Siapa tak percaya hadis, kafir. Tuan-tuan, ingat tau. Ya, malaikat datang di kaki mereka. Malaikat datang. Itu yang malaikat datang, ya, yang boleh tolong kepada Fulan bin Fulan ni, iaitu sesiapa yang rajin baca Al-Quran, yang beriman dengan Al-Quran, yang beramal dengan kitab Al-Quran. Bukan setakat baca Quran aja, tuan-tuan, ya. Bukan setakat baca surah Al-Mulk, ya. Dia baca surah Al-Mulk ni, dia beriman dengan Al-Quran, dia ikut Al-Quran, ya. Dia tidak melanggar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Munkar Nakir ni, tuan-tuan, dalam hadis menyebutkan matanya kebiru-biruan. Dia memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Dalam hadis ni menyebutkan, apabila cemeti itu dipukul kepada gunung Uhud, akan runtuhlah gunung Uhud. Inilah malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir masuk je jenazah dalam kubur. Datang dah malaikat Munkar Nakir. Sebelum datang malaikat Munkar Nakir, ya, datanglah malaikat Ruman. Tahu malaikat Ruman, ya? Lepas itu kena belajar, kena mengaji. Bila balik aja ahli keluarga 7 langkah, balik ahli keluarga 7 langkah, datanglah malaikat Ruman. Malaikat Ruman ni datang, dia seperti cahaya.
Dalam hadis menyebutkan dia seperti cahaya. Datang malaikat Ruman, kata malaikat Ruman, wahai fulan anak si fulan, aku adalah Ruman. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan kamu. Wahai fulan anak si fulan, kamu tolong tulis segala amal-amal kebaikan kamu. Itu yang kata si mayit, kata si mati, wahai malaikat Ruman, aku nak tulis dengan apa? Buku tak ada, pen tak ada, dakwat tak ada. Kata malaikat Ruman, kain kapan engkau sebagai kertas, jari telunjuk engkau sebagai pen, air liur engkau sebagai dakwat. Engkau tulislah di kain kapan engkau robeklah kain kapan engkau tulislah tentang amal-amal kebaikan engkau, tentang solat engkau, tentang puasa engkau, tentang sedekah engkau, tentang segala amalan-amalan kebaikan yang engkau lakukan. Tulis si mati ni tulis. Tuan-tuan, nanti kita semua macam tu. Tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng. Ini alam barzah. Alam barzah ni bukan alam barzah, ni bukan alam dunia. Alam barzah ni tempat penentuan. Jika mereka di alam barzah, di negeri alam barzah mereka selamat, mereka akan selamat di negeri akhirat. Itu yang mereka yang dalam hadis sebut fitnah kubur. Itu fitnah kubur, iaitu peperiksaan di dalam kubur. Malaikat Munkar Nakir tanya kita. Itu yang si mati ni tulis segala amal-amal kebaikan. Dah habis tulis, lepas tu kata si mati, wahai malaikat Ruman, aku dah tulis dah segala amal-amal kebaikanku. Itu kata malaikat Ruman, wahai anak fulan bin fulan, kau tulis pula amal kejahatan kau. Itu yang si mati ni, dia tak mau tulis tentang amal-amal jahatnya. Dia mengumpat orang, maki mufti, maki ulama, putus hubungan tali silaturahim, tidak solat, tidak berpuasa fardu, melawan suaminya bagi perempuan yang sudah bernikah, anak derhaka dengan mak bapaknya, jiran sama jiran bergaduh, adik-adik bergaduh, ya, ambil duit orang, zalim dengan orang, pemimpin zalim dengan rakyat, rakyat sama rakyat bergaduh, rakyat menghina pemimpin. Dia tak mau nak tulis amal-amal kejahatan. Dia tak mau tulis. Dalam satu pendapat mengatakan dia dipukul oleh malaikat Ruman terbenam 70 hasta. Itu yang dalam satu pendapat mengatakan malaikat Ruman congkil dengan kukunya. Barulah dia tulis tentang amalan-amalan kejahatannya. Dah dia tulis segala amalan kejahatannya. Kenapa dia tak mau tulis? Dia malu. Ya, itulah masa dekat dunia, masa hidup buat jahat tak malu, tak sembahyang tak malu, buka aurat tak malu, lawan suami tak malu, menyusahkan suami tak malu, memfitnah ulama tak malu, memaki mufti tak malu. Tapi dah dalam kubur dah tak boleh buat apa lah, tuan-tuan. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkanlah kami ke dalam dunia, kami nak beramal soleh ya Allah. Tapi dah tak boleh balik dah, tuan-tuan. Itu yang kata malaikat, wahai fulan anak si fulan, engkau gantunglah amal jahat engkau, amal baik engkau yang kau tulis di kain kapan engkau itu, kau gantung di leher engkau. Maka tak lama hilang malaikat Ruman. Bila hilang malaikat Ruman, datanglah malaikat Munkar Nakir. Itu yang datang malaikat Munkar Nakir. Tuan-tuan, nanti kita semua macam ni, ya, kita semua macam ni akan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir. Adakah kita sudah buat persiapan untuk bertemu dengan malaikat-malaikat Allah? Itu yang datang malaikat Munkar Nakir. Kata malaikat Munkar Nakir, yang pertama sekali yang keluar, ya, perkataan daripada malaikat Munkar Nakir, ma kunta ta'bud. Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Siapa Tuhan yang kau sembah? Tuan-tuan, itu yang malaikat Munkar Nakir tanya, siapa Tuhan yang kau sembah? Tuan-tuan, ni dalam kubur, tuan-tuan, dalam kubur. Ya, dalam kubur. Cuba tuan-tuan bayang, kita kena banyak muhasabah. Ya Allah, macam mana kalau aku tidur malam ni, aku tak bangun, aku bangun-bangun aku dalam kubur, macam mana ya Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku mati nanti bekal amal soleh aku tak ada ni, macam mana ya Allah? Aku baca Quran pun pemalas ya Allah, aku sedekah pun aku kedekut ya Allah, semayang malam pun aku pemalas ya Allah. Macam mana ni ya Allah? Hidup aku ni macam mana ni ya Allah? Aku mengaku aku Islam ya Allah, tetapi aku tidak mengikut tentang agama Islam, aku tidak mengikut tentang hukum-hukum Islam. Macam mana ni ya Allah? Kenapa aku ni ya Allah? Kita kena banyak muhasabah.
Banyak muhasabah. Kena banyak muhasabah. Kita ni tuan-tuan, kita ni bukannya lembu, kita bukannya kucing, kita bukannya beruk, kita bukannya biawak, kita bukan binatang. Senang, kita ni bukan binatang. Ya, tapi orang dengar orang kata kasar. Tuan-tuan, kita ni bukan binatang. Kita ni manusia. Ada perkiraan dekat negeri akhirat. Ada perkiraan di dalam kubur. Ini tentang kubur. Dalam satu pendapat mengatakan di dalam kubur ni, kita tinggal di dalam kubur, dekat dunia satu hari, dalam kubur 1000 tahun. Tuan-tuan fikir ya. 1000 tahun dalam kubur, 1000 tahun. Tuan-tuan fikir. Sebab itu tentang akhirat ni tuan-tuan, bila kita nak baca Quran, kita rasa malas sangat nak baca Quran. Tentang Quran ni tuan-tuan, tentang berzikir, tentang selawat, tentang baca Quran, sama juga tentang kuliah agama. Bila kita dengar, kita rasa macam lama sangat. Sebab akhirat, tuan-tuan. Akhirat, dia berbeza dunia. Berbeza dunia. Tuan-tuan tengok sini, kita tengok TV 4 jam. Dah habis dah 4 jam. Wrestling habis dah. Bola habis dah. Live badminton habis dah. Pada 4 jam, 2 jam, tuan-tuan. Tetapi kalau tengok Quran, kalau kita baca bagus 5 minit, kita rasa macam lama sangat. Inilah tentang akhirat. Inilah tentang negeri akhirat. Inilah tentang di dalam kubur, tuan-tuan. Di dalam kubur. Kita semua akan mati. Orang akan mandikan kita. Orang akan kafankan kita. Orang akan pikul jenazah kita. Orang akan solatkan kita. Orang akan pikul jenazah kita. Orang akan bawa kita di tanah perkuburan. Orang letak kita ke dalam satu lubang, iaitu kubur. Lepas orang habis baca terkin, orang semua balik. Tinggal kita seorang-seorang dalam kubur ni, tuan-tuan. Pernah dah kita terfikir? Pernah kita terfikir tak benda-benda macam ni? Kita tak fikir, tuan-tuan. Yang kita fikir apa? Aku tak cukup lagi duit ni nak kumpul beli rumah. Tak cukup lagi duit ni nak bayar adik kutu. Tak cukup lagi duit ni nak beli motor wai suku. Tak cukup lagi duit ni nak beli tanah. Kita tahu tentang dunia, kita boleh sungguh-sungguh. Kenapa tentang akhirat kita tak boleh sungguh-sungguh? Padahal dunia ni kita akan tinggalkan dunia. Itu bila orang mati, dia panggil meninggal dunia. Kita akan tinggalkan dunia, tuan-tuan. Kita akan tinggalkan dunia. Bila kita mati, kita akan tinggalkan isteri kita. Kita akan tinggalkan anak kita. Kita akan tinggalkan cucu kita. Akan tinggalkan ahli keluarga kita. Kita akan tinggal seorang-seorang di dalam kubur. Pernah tak kita muhasabah? Pernah tak kita muhasabah sampai kita menitiskan air mata? Pernah tak? Tak pernah, tuan-tuan. Tak pernah. Kenapa tak pernah? Sebab kita tak cinta akhirat. Sebab kita tak mahu balik negeri akhirat. Sebab kita takut nak balik negeri akhirat. Ya, tuan-tuan. Ingatlah, kita ni bukan penduduk dunia. Siapalah kita sekalipun. Menteri ke, YB ke, ustaz ke, orang kaya ke, orang miskin ke, siapalah sekalipun. Jutawan ke, tokek kosmetik ke. Kita ni bukan penduduk dunia. Kena ingat, kena banyak muhasabah. Kita ni adalah penduduk syurga. Kita akan balik ke negeri akhirat. Itu perbanyak baca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billah, aku redha Tuhanku Allah. Redha lah. Allah kata semayang, dia redha. Allah kata puasa, dia redha. Allah suruh tutup aurat, dia redha. Allah suruh sami'na wa ata'na, isteri kena taat dengan suami, dia redha. Dia tak lawan suami, tak tengking suami, tak menyusahkan suami, tak sakitkan hati suami. Tapi suami bukan nak ingat. Bila isterinya garang-garang, isterinya marah-marah, isterinya tengking-tengking, suami ni kena banyak sabar. Innallaha ma'as sabirin. Hamba yang sabar ni, dia didamping oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah berdoa kepada Allah. Malaikat Allah, dia beristighfar, dia minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Ya Allah, rahmatilah fulan bin fulan. Kerana dia adalah hamba-Mu yang sangat sabar apabila engkau uji kepadanya. Kelebihan orang yang sabar, tuan-tuan. Baiklah, tentang mati, ya. Mim adalah ma'rifatullah. Tu bila kita mati, ya. Orang dah baca talqin, orang dah tinggalkan kita dalam kubur, orang dah baca talqin semua. Tak kira siapa pun, AJK surau ke, AJK masjid ke, tu yang perakam-perakam ustaz-ustaz ke, ya, yang tolong uruskan jenazah COVID ke, yang dia bawa van jenazah ke, dia pun mati juga, tuan-tuan. Mati juga. Dia pernah menguruskan jenazah COVID, dia pernah uruskan jenazah, dia pernah mandikan jenazah, tukang mandikan jenazah ke, satu hari orang mandikan dia pula. Satu hari orang pikul jenazah dia pula, tuan-tuan, ya. Sebab itu kita tahulah kita ni pasti mati. Pasti mati. Kita akan tinggal ke dalam kubur. Di dalam kubur, dalam 7 kaki, lebar 3 kaki.
Bila kita dah diletakkan ke dalam liang lahat, dalam kubur, ada satu suara daripada arash. Suara daripada arash, ini hadis kursi. Suara itu mengatakan, wahai Fulan, anak si Fulan. Suara daripada arash. Ya, orang hidup tak dengar, tuan-tuan. Orang hidup tak dengar. Yang dengar ni binatang. Binatang aja dengar. Jin dan manusia tak dengar. Jin dan manusia tak dengar. Tuan-tuan tengok sendiri kat kubur pun ada binatang. Binatang tak boleh duduk kat kubur, tuan-tuan. Ya, tak boleh duduk kat kubur. Sebab di antara yang dengar azab kubur ni adalah binatang. Suara daripada arash. Suara itu mengatakan, wahai Fulan, anak si Fulan, engkau sekarang ini meninggalkan dunia ke dunia yang meninggalkan engkau? Tu suara daripada arash. Nanti kita mati, kita akan dengar suara ni. Wahai Fulan, anak si Fulan, sekarang engkau akan tinggal seorang diri di tempat yang hina, tempat yang sepi, tempat yang gelap. Engkau menjeritlah, engkau merintihlah. Tidak siapa pun dengar rintihan kamu di dalam lubang yang sangat hina ini. Ini suara daripada arash, tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng. Itu boleh baliknya ahli keluarga 7 langkah. Dalam hadis menyebutkan, sret, 7 langkah. Itu yang barulah datang malaikat Allah bertemu dengan si mati, tuan-tuan. Dalam satu pendapat mengatakan lagi, digalakkan kita selalu pergi ke kubur. Aulanya pergi ke kubur pada hari Jumaat. Tapi sekarang nak pergi kubur pun orang dah takut. Orang takut kena saman, tuan-tuan. Ni dunia dah nak kiamat. Dunia dah nak yaumul kiamah. Orang takut sekarang nak pergi kubur pun orang dah tak berani, tuan-tuan. Ingat, ya. Hukum Allah ni tidak boleh diubah. Ubah satu ayat, ubah satu huruf, kafir, tuan-tuan. Ingat tu, ya. Jangan kita bertuhankan dengan manusia. Bila kita bertuhankan dengan manusia, itu dia panggil syirik. Ni ada 3 kaedah. Satu, syirik dipanggil syirik jali. Dia menyembah selain Allah dengan nyata, dengan jiharnya. Dia menyembah pokok, dia menyembah manusia, menyembah binatang, menyembah batu, ya, dengan secara jiharnya, dengan nyatanya. Syirik jali. Syirik khafi ni dia dekat sini. Mulut sebut Allah, mulut sebut Allah, mulut berzikir, mulut berselawat, dia semayang, tapi dalam hatinya ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Dia berpegang, dia beriktikad manusia boleh menyusahkan dia, binatang boleh menyusahkan dia, virus boleh menyusahkan dia, ya. Dia berpegang, beriktikad. Hati-hati, tuan-tuan, ni jatuh kafir. Yang ketiga dipanggil syirik af'al khafi. Syirik af'al khafi ni dia lagi dalam, dia lagi halus. Dia selalu berlaku di dalam ibadah. Ini syirik af'al khafi. Dia macam mana syirik af'al khafi ni? Contoh macam ni, dia ceramah-ceramah macam aku ceramah, ya. Hebat aku ni, banyak view. Hebat aku ni, aku popular. Hebat aku ni, aku tak macam ustaz lain. Ini syirik af'al khafi. Ataupun dia semayang, Allahu Akbar, hebat aku ni ahli ibadah. Dalam taman ni aku seorang je bangun semayang tahajud. Dalam ahli keluarga aku ni kuat semayang. Ini syirik af'al khafi, syirik yang paling halus. Hati-hati ya, tuan-tuan. Ya, betul. Iblis ni dia hebat, syaitan ni dia hebat. Ilmu dia power. Ilmu dia cukup power iblis ni, tuan-tuan. Itu ulama' beritahu, perbanyaklah selawat, perbanyaklah berpuasa sunat, perbanyaklah baca Al-Quran, selalulah damping dengan orang-orang soleh, tuan-tuan. Kenapa ulama' suruh damping dengan orang soleh? Sebab orang soleh ni seperti kita cas bateri. Bila kita lalai, nanti orang soleh bagi nasihat. Ya, bila kita malas ibadah, ya, nanti didamping orang soleh bagi nasihat. Orang soleh bagi dorongan. Orang soleh bagi almiah. Dia bagi tarbiyah kepada kita. Itu jangan jauh dengan orang soleh. Apa makna soleh? Itu orang yang baik. Itu kalau doa, Ya Allah Ya Rahman, Ya Allah Ya Rahman, aku ini jahat, solehkanlah Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, aku ini bodoh,
pandaikanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, aku ini banyak dosa, ampunilah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, aku ini lemah, kuatkanlah ya Allah. Minta dengan Allah, mengadu dengan Allah. Kita ada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita ada Allah, mengadu dengan Allah. Ni tak ada mengadu dengan Allah bila susah baru nak cari Allah, masa senang tak nak cari Allah. Bila susah baru nak cari Allah, bila anak jahat baru nak sembahyang hajat, bila bini lari baru nak sembahyang hajat, bila dalam kesusahan perniagaan jatuh baru nak sembahyang hajat, baru nak jumpa ulama, baru nak jumpa orang soleh. Masa senang lupa Allah. Ini yang kadang salah, tuan-tuan. Ini yang kadang salah. Sebab itu kita ni dengan hubungan dengan Allah tak boleh jauh, tuan-tuan. Tak boleh jauh, tak boleh jauh hubungan dengan Allah. Wa kafallahu syahida, cukuplah Allah itu yang maha menyaksi. Allah itu maha menyaksi, dia maha melihat, tuan-tuan. Kita ada Allah, kita balik kepada Allah, tuan-tuan. Kita balik kepada Allah. Macam sekarang Allah uji kita tentang Covid. Berapa ramai umat Nabi Muhammad setiap malam sembahyang hajat? Berapa ramai umat Nabi Muhammad yang mereka setiap kali berdoa, dia minta dengan Allah dihilangkan, diangkat penyakit Covid, tuan-tuan. Berapa ramai, tuan-tuan? Berapa ramai, tuan-tuan? Kita banyak muhasabah. Dalam hadis, tuan-tuan, daripada Ummul Mukminin, apabila bumi itu penuh dengan dosa dan maksiat, bumi itu, umat Nabi Muhammad ni, mereka sibuk dengan hiburan-hiburan. Mereka sibuk dengan benda yang melalaikan ke atas mereka. Dan bumi Allah ini penuh dengan al-khamru arak. Bumi Allah ni penuh dengan wanita-wanita, dengan joget-jogetnya, dengan menyanyi-menyanyinya. Maka turunlah balak dan wabak ke atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hadis palsu, hadis sahih daripada Ummul Mukminin, tuan-tuan. Pada satu ketika Rasulullah duduk di rumah, tuan-tuan, ya, itu yang Ummul Mukminin tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai baginda, kenapa bumi ini gempa bumi?" Itu yang kata Rasulullah, umatku mereka buat salah 3 perkara. Pertama, dia buat salah kepada Allah apabila ramai wanita-wanita menjadi penyanyi. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Sekarang ni dekat TikTok banyak orang perempuan menyanyi. Ya, mak-mak menyanyi, ya, anak dara menyanyi, ya, buat TikTok yang pakai tudung pun menyanyi, berjoget sana, berjoget sini, dah tak ada sifat malu lah. Ini hadis, ini dalam hadis, tuan-tuan. Dan al-khamru, arak berluasa, lori arak boleh lalu ikut suka dia, orang jual arak boleh ikut suka-suka dia, tuan-tuan. Ya. Yang ketiga, apabila ramai orang tak sembahyang. Itu bumi pusing 24 jam ni bersangkutan dengan tentang solat. Bumi pusing 24 jam ni bersangkutan tentang solat. Kita buka bab tentang solat, rahsia kitab bab solat daripada Syekh Daud Al-Fatani. Ulama Fatani, apabila berlaku peperangan di Siam dengan tentera kufar, dia hijrah ke Aceh, belajar di Aceh 2 tahun. Dia hijrah ke Mekah, dia belajar di Mekah 40 tahun. Ni Syekh Abdullah Al-Fatani. Kita buka karangannya, kitab rahsia bab solat. Putaran bumi 24 jam bersangkutan tentang solat. Ni tentang solat. Tetapi orang solat ambil indah tak indah. Dalam rumah kadang ada ahli keluarga tak semayang. Kadang suami semayang, bini tak semayang. Kadang bini semayang, suami tak semayang. Kadang mak bapak semayang, anak tak semayang. Lepas itu tentang solat ni dia berat. Berat tu macam mana? Tanggungjawab. Dia berat. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Ma salakakum fi saqar lam nakum minal musallin. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka saqar? Jawab penduduk neraka, lam nakum minal musallin. Kami dihumban ke dalam neraka saqar sebab kami tak sembahyang. Satu pendapat mengatakan lagi dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Cilaka bagi orang yang sembahyang. Kenapa orang sembahyang cilaka? Dia sembahyang juga, tapi mulut jahat maki ke orang. Sembahyang juga, tapi jari ni jahat, dia type, dia maki ke orang dekat Facebook, dekat IG, dekat Instagram, maki orang.
Dia semayang, orang ni orang semayang, tetapi mereka dihumban ke dalam api neraka Allah. Itu yang celakalah bagi orang yang semayang. Tetapi dia semayang, tapi dia suka mengadu domba, suka fitnah, suka mengumpat, suka buat jahat. Dia masih suka buat jahat lagi, tuan-tuan. Lepas itu kata ulama, kata Rasulullah SAW, kamu kena banyak muhasabah. Kalau kamu nak tahu semayang kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, dia kata Rasulullah SAW, kamu apabila kamu solat, kamu semayang, kamu menyembah Allah, kamu berhenti daripada melakukan dosa yang kamu lakukan. Kita kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Kena banyak muhasabah. Baiklah, tadi mim adalah ma'rifatullah. Kita rekan-rekan, tuan-tuan, baru cerita mim dekat sejam. Sebenarnya nak kupas mim ni panjang lagi, 4 jam tak habis, tuan-tuan. Nak kupas 4 jam tak habis. Kalau aku 4 jam, tinggal aku seorang nanti, tuan-tuan. Mim, kita ambil sikit-sikit. Alif adalah Allah. Alif adalah Allah. Itu pada banyak zikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Banyak zikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Satu hari jangan tinggal 1000 kali. Tak apa banyak sebut ya Allah, 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 ya Allah. Gugur racun-racun dosa dekat jantung dia. Gugur lah. Sebab dekat jantung kita ni ada pokok ilmu, ada pokok iman, ada pokok amal dekat sini. Apabila masuk racun-racun dosa, dia akan makan pokok ilmu, pokok iman, pokok amal. Dia makan pokok ilmu, ilmu jadi hilang. Itu siapa suka buat dosa, ilmu Allah angkat. Allah hilangkan ilmunya. Siapa suka tengok benda-benda haram dekat IG, dekat TikTok, dekat Google, dekat Facebook, suka tengok benda-benda haram, perempuan berjoget ke, orang buka aurat ke, benda-benda haram, gambar-gambar haram ke, video-video yang haram ke, atas sengajanya dia suka tengok, Allah angkat ilmunya, Allah hilangkan ilmunya. Dia kata ada pokok ilmu. Tu racun tu, dosa tu dia racun. Tuan-tuan, tu yang siapa suka buat dosa, suka buat jahat, suka buat dosa maksiat, hilang amal-amal solehnya, habis, tuan-tuan. Habis lah. Ni bahayanya buat dosa, tuan-tuan. Ilmu, pokok ilmu, pokok amal. Amalnya habis, tuan-tuan. Iman. Itu yang satu lagi, pokok iman. Habis siapa orang ni suka buat dosa maksiat, dia suka buat jahat, tak mau bertaubat kepada Allah, habislah tentang keimanan. Imannya makin lama makin habis, makin jatuh. Itu iman para nabi makin naik. Ini derajat iman nabi, iman para rasul makin naik. Ni iman para nabi, para rasul, para awliya. Iman para malaikat Allah steady. Kalau sujud je. Kalau qiyam ya. Kalau tahiyat ya. Ini iman para malaikat Allah. Iman manusia, dia bukan orang soleh, dia bukan para nabi, dia bukan para rasul, dia bukan awliya. Imannya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kadang suka baca Quran, kadang tak suka baca Quran. Kadang suka selawat satu hari 1000, kadang tak langsung tak selawat. Kadang berzikir satu hari 500, 1000, 4000. Lepas tu zikir satu hari 10. Iman kejap naik, kejap turun, tuan-tuan. Kalau iman iblis ni, iblis bukan tidak beriman. Iblis ni dia beriman tapi dia engkar. Iman iblis ni makin lama makin jahanam, makin turun. Ini iman iblis, tuan-tuan. Ini iman iblis. Itu yang bila dunia dekat yaumul qiyamah akan muncul dajjal, tuan-tuan. Akan muncul dajjal. Itu perbanyak baca surah Al-Kahfi setiap malam. Perbanyak baca surah Al-Kahfi setiap malam. Tapi kena ingat, bukan baca surah Al-Kahfi ya. Dia kena beriman dengan Al-Quran, kena ikut Al-Quran, tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah beritahu, ulama beritahu, kamu hidup kena berjamaah. Kamu hidup kena berjamaah. Kamu musafir kena berjamaah. Al-jama'atul rahmah, kena berjamaah, tuan-tuan. Semayang kena berjamaah.
Makan kena berjamaah. Pergi berdakwah kena berjamaah. Ini kelebihan orang berjamaah. Al-jama'atul rahmah. Orang yang dalam berjamaah, dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kena berjamaah, tuan-tuan. Itu siapa yang dia belum bernikah, dia hidup seorang-seorang, sembahyangnya pahalanya kurang. Kalau dia sudah bernikah, ada isteri, sembahyang berjamaah, dah 2 orang, pahala digandakan. Kalau ada anak, digandakan lagi. Ada anak 2, digandakan lagi. Ini kelebihan orang yang bernikah. Ya, baiklah. Alif adalah Allah. Ya, tadi mim adalah ma'rifatullah. Ya, awal-awal agama adalah kenal Allah. Ini awal-awal agama. Sebab siapa semayang, kalau dia tak kenal Tuhan yang dia sembah, macam mana semayang dia? Tuan-tuan, dia semayang tapi dia tak kenal Tuhan dia. Dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal Tuhan dia. Ya? Kadang sifat 20 pun dia tak hafal. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat. Sampai habis, dia tak hafal sifat 20. Kalau nyanyi Scorpion, lagu Scorpion dia hafal, ya. Lagu Doremi dia hafal, lagu Rosanna dia hafal, ya. Lagu Korea dia hafal. Tapi sifat 20 dia tak hafal. Pada umur dah 40 tahun, umur dah 50 tahun, umur dah 60 tahun, tuan-tuan. Tapi sifat 20 dia tak hafal tentang sifat-sifat Allah. Macam mana kena banyak muhasabah, tuan-tuan? Kena banyak muhasabah. Itu yang masih dalam kubur. Malaikat tanya, "Ma kunta ta'bud?" Siapa Tuhan yang kau sembah? Apa kita nak jawab? Dalam hadis ni menyebut apa? Apa kata Rasulullah? Mereka cakap apa? La adri, la adri, la adri, la adri, la adri. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak kenal Allah. Aku tak kenal Tuhanku. Aku tak kenal Nabiku. Aku tak kenal kitab Al-Quran. Dia tak kenal. Dia cakap la adri, la adri, la adri. Ingatlah, tuan-tuan. Dalam kubur, bini mati, suami tak boleh tolong. Suami mati, bini tak boleh tolong. Tuan-tuan. Anak mati, mak bapak tak boleh tolong. Yang boleh tolong kita 3 benda itulah. Yang pertama, waladun solihun. Itu pun anak yang boleh tolong. Waladun solihun, anak yang soleh. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sedekatun wa jariyah, sedekah jariyah. Kalau kita banyak sedekah, banyak tolong orang, beruntunglah, tuan-tuan. Beruntunglah, tuan-tuan. Ya. Alif adalah Allah. Kita ambil yang mana sempat je, tuan-tuan. Lepas ni aku nak berhenti sebab ya, kuliah dalam sejam lebih je, tak lama sangat, tuan-tuan. Ya. Alif adalah Allah. Perbanyak sebut kalau Allah. Tapi ingat, siapa yang suka berzikir, banyak berzikir, ya, nanti dia panas. Wirid-wirid ni, amalan-amalan ni dia panas. Ya, dia panas. Lepas tu kena masukkan dengan selawat. Kenapa ulama kata dia panas? Selai bulan kadang dia demam, selai bulan kadang dia kena penyakit tu macam mana? Sebab apa? Sebab itu siapa suka menyebut kalau Allah, dia akan dapat sakit. Sakit tu kenapa? Allah nak kifarah dia, Allah nak ampunkan dosa-dosanya. Tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan banyak zikir, banyak selawat, banyak zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Tu taman, tengok nanti panas. Ya, panas. Dia panas. Panas tu bukannya menggigil, tak ada. Dia jadi, kalau dia tak tahan, dia jadi panas baran. Lepas tu kena masukkan dengan selawat. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ini wirid perang, tuan-tuan. Ini wirid ni siapa beramal, dia jadi orang berani. Dia tidak takut dengan siapa sekalipun. Dengan jin, dengan jembalang, dengan hantu raya, dengan manusia yang melanggar perintah Allah, yang melanggar hukum-hukum Allah, orang ni tak takut. Dia berani qulil haqqa walau kana murra. Berani berkata benar, dia ada Allah, tuan-tuan. Ya. Itu yang dikatakan, mereka ni tidak bertuhankan selain Allah. Tuhannya hanya Allah. Itu kalimah thayyibah, kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi, tiada Tuhan. Tuhan hanya Allah saja Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Bini aku bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Covid bukan Tuhan. Duit bukan Tuhan. Allah saja Tuhan. Ini orang yang ada Allah.
Inilah tentang mati. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Ini rukun Islam. Nabi beritahu, subuh-subuh umatku Islam. Nanti lepas subuh umatku jatuh kafir balik. Kenapa umatku jatuh kafir balik, kata Nabi? Kata ulama tauhid pun kata macam tu. Kenapa? Subuh di Islam pada semayang mengucap 2 kalimah syahadah. Nanti lepas subuh, nanti siang-siang sebelum zuhur dia kafir balik. Kenapa? Dia bertuhankan selain Allah. Ya. Dia bertuhankan selain Allah. Dia tidak bertuhankan Allah. Nanti zuhur, Islam balik, semayang, Islam balik. Ya, Islam balik. Nanti lepas zuhur, kafir balik. Itu yang Nabi beritahu. Dalam 1000 yang mati dalam beriman, mati dalam bighairi hisab, dalam 1000 seorang aja dalam 1000. Ni Nabi beritahu. Tu banyak-banyak baca, perbanyak baca. Allah barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allah barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allah barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Banyak-banyak baca tuan. Ya. Alif adalah Allah. Baik, kita ambil satu lagi. Mim, alif, ta. Ambil sampai ta. Lepas tu habis. Lepas kita berhenti. Tuan-tuan. Ya. InsyaAllah ada rezeki lagi. Kita sambung lagi kuliah yang akan datang. Ta adalah taubat. Ya. Satu pendapat mengatakan lagi. Ta adalah takut. Ya. Taubat kepada Allah. Ya. Malam-malam minta ampun dengan Allah. Tubana ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah. Minta dengan Allah. Padamu aku bertaubat, padamu aku kembali, padamu aku menyesal, padamu aku menyesal, padamu aku bertaubat, padamu aku kembali, padamu aku menyesal. Minta dengan Allah. Ya Allah, aku menyesal, aku ni banyak dosa. Ya Allah, aku ni menyesal, dulu aku banyak tak sembahyang, tinggal sembahyang, aku banyak tinggal puasa, aku durhaka dengan mak bapak aku suka bergaduh dengan jiran, aku tipu majikan aku suka maki orang. Dia menyesal lah, minta ampun dengan Allah. Ni hamba yang sebenar-benar takut kepada Allah, hamba yang bertaubat kepada Allah. Hamba yang selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Nak bagi kesimpulan biar tuan-tuan faham. Kita ni tuan-tuan, kalau dengan mak bapak kita, setiap hari atau kita telefon atau kita jumpa mak bapak kita, ya, Along minta maaf. Along kalau ada salah silap, Along minta maaf dengan ayah. Mak, Along minta maaf. Mak ni, ayah ni, bila anak selalu minta maaf, dia sayup je, tuan-tuan. Seronok je dia. Anak ni selalu minta maaf. Sama suami ni kalau bini minta maaf dengan dia setiap hari, suami ni Allahu Rabbi. Dia tak ada. Akhir zaman perempuan-perempuan yang sudah bernikah, dia tidak minta maaf dengan suaminya setiap malam. Tak minta maaf pun. Dia minta maaf dengan suaminya pada hari raya. Itu pun kalau ada hari raya. Kalau tak ada hari raya, bila nak minta maaf dengan suami dia? Ingatlah, jangan ego sangat, jangan takabur kamu wahai perempuan yang telah bernikah. Suami itu penjamin kamu untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kamu sakiti hati suami kamu, kamu menyinggung hati suami kamu, kamu menyusahkan hati suami kamu, segala ibadah kamu Allah tak terima. Sembahyang tahajudlah setiap malam. Tolong orang sedekah setiap hari lah, tolong orang. Puasa sunat Senin Khamis lah puasa. Tapi kalau kamu menyakiti hati suami kamu, ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang kata Rasulullah, dalam api neraka Allah ramai wanita-wanita dihumban ke dalam api neraka Allah. 50 wanita, seorang lelaki dalam api neraka Allah. Itu yang tanya Ummul Mukminin, bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ramai wanita dalam jurang api neraka Allah?" Apa jawab Rasulullah? Wanita-wanita ramai di dalam jurang api neraka Allah, mereka umatku, bukan mereka kafir. Mereka bukan kafir. Mereka buat dua salah kesilapan masa-masa mereka hidup dekat dunia. Satu kesilapan, mereka berpakaian tetapi mereka telanjang. Yang lagi satu kesilapan, mereka ramai derhaka. Wanita-wanita itu derhaka dengan suaminya. Ingatlah, ya, sebab itu nak nikah ni bukan senang. Nak bernikah ni bukan senang. Susah nak bernikah, tanggungjawab nak melakukan sebagai seorang isteri kepada suaminya, dan tanggungjawab seorang suami kepada isterinya. Bukan senang, tuan-tuan. Sama macam suami. Suami ni, ya, dia kalau semayang cukup pun 5 waktu, kalau damping dengan orang soleh dan duduk dalam grup asatizah sekalipun, suami ni pakai serban, tuan-tuan, pakai jubah, ada kain ribak dekat sini lah suami ni, tuan-tuan. Tapi kalau suami ni mengabaikan tanggungjawab tentang nafkah zahir dan batin, suami ni akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Nafkah zahir tu apa dia, tuan-tuan? Nafkah zahir ni iaitu tentang rumah, ubat-ubatan, tempat tinggal, makan minum, ya, termasuklah baju-baju dan pakaian, ya tuan-tuan, ya, dan barang-barang mandian. Yang nafkah batin ni iaitu termasuklah tentang ilmu-ilmu fardu ain. Kalau isteri dia tak lepas ilmu fardu ain tentang darah haidnya, tentang solatnya, tentang puasanya, tentang haji umrahnya, tentang ibadah-ibadah yang lain, isteri ni tak lepas, tak tahu, suami ni mengabaikan, suami ni tidak ambil berat kepada isterinya, suami ni akan dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Talibul ilmi faridatun fardu. Fardu. Satu lagi hadis, talibul ilmi talibur rahmah, penuntut ilmu, penuntut rahmat. Tuan-tuan. Ya, ni. Betul orang dulu tu, tak tengoklah orang dulu. Orang dulu dia train, ya, anaknya, isterinya menuntut ilmu. Ni orang dulu, tuan-tuan. Tuan tengok sini, orang dulu malam-malam rumah diorang dengar orang baca Quran. Kita kena balik kampung dengar atuk baca Quran dekat bilik. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla ya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Dengar atuk baca Quran. Dengar nenek berzikir, tuan-tuan, ya. Orang dulu, tuan-tuan. Bapa kita minta juga, tuan-tuan, ya. Kita dengar dia berzikir, kita dengar dia selawat, kita dengar dia bertahmid, tuan-tuan. Ya, tapi itu dulu, sekarang ni, tuan-tuan, cuma dengar orang main telefonnya. Anak dengan PUBG je, sama. Anak ustaz ke, anak bukan ustaz ke, sama je, tuan-tuan, dengan PUBG dengan Facebooknya, dengan IG-nya. Ya, anak sana, bini sana, bapa sana, duduk masing-masing dengan telefon pun. Ya, dia pun. Ini dah akhir zaman, tuan-tuan. Itulah jahatnya orang Yahudi, jahatnya orang Nasara, tuan-tuan. Dia nak rosakkan akidah umat Islam. Dia nak rosakkan akidah umat Islam. Dia hantarkan benda-benda, perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia. Ya, manusia ni sibuk dengan hiburan, sibuk dengan benda-benda yang lara, sampai dia nak baca Quran dia lupa, sampai nak berzikir dia lupa, sampai nak bertasbih dia lupa, nak istighfar dia lupa, tuan-tuan, nak baca Quran dia lupa. Dia dah sibuk dengan dunia, tuan-tuan, sibuk dengan dunia. Itu yang bila bangun-bangunnya tengok handphone, bangun-bangunnya tengok handphone. Kalau pergi makan, tengok handphone. Sebelum tidur, tengok handphone. Ya? Dalam kereta, main handphone. Tengah meeting pun, main handphone. Cuma dalam semayang tak main handphone. Tapi akan tiba satu masa, dalam semayang orang akan main handphone. Tuan-tuan tengok sendiri. Kalau khotib tengah baca khutbah, orang main handphone, dah perkara biasa, tuan-tuan. Orang main handphone, khotib baca khutbah, dah orang main handphone. Betul, aku tak boleh jadi khotib, aku tak boleh baca khutbah pada hari Jumaat.
Kalau orang main handphone, aku baca khutbah, aku baling dengan tongkat khutbah, tuan-tuan. Sebab apa? Bila khotib tengah baca khutbah, bila orang ni main handphone, haram, berdosa. Dia wajib dengan khotib baca khutbah. Dia wajib dengan khotib baca khutbah. Satu pendapat mengatakan lagi, bila khotib tengah baca khutbah, kita sedekah pada waktu itu, sedekahnya larang. Tak dapat apa-apa sedekah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan buka kitab-kitab kuning, kitab-kitab lama. Kitab-kitab moden tak ada, tuan-tuan. Kitab-kitab kuning, kitab-kitab lama. Ya, tu kena mengaji kitab lama. Kitab Darussamin, kitab Bahrul Mazi, kitab Iqna, kitab Syarul Mahzab, kitab Al-Bayan, kitab Al-Um, ya, kitab Hikam, kitab Risalah Tauhid, kitab Aqidatun Najin, kitab banyak lagi kitab-kitab kuning, tuan-tuan. Kitab Muhammad, kitab Bidatul Hidayah, banyak lagi kitab kuning, tuan-tuan. Ya, betul, kitab-kitab kuning ni ulama-ulama ni dia tegas, tuan-tuan. Ya, baiklah, rasa kita sampai ta je, mim alif ta sampai ta je, tuan-tuan. Ya, nak terang sampai ta, ya, mim alif ta, ya, bila kita habiskan terus sampai ya. Ya adalah yakin. Ya adalah ya yakin. Sikit lagi nak berhenti, tuan-tuan. Sikit lagi 5-6 minit. Ya adalah ya yakin, ya. Dia yakin dia akan mati. Dia yakin dia ada Allah. Dia yakin Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dia yakin esok ada rezeki untuknya. Dia yakin dia sakit, Allah yang membaikkan. Dia yakin Allah beri sakit, Allah yang mengangkat penyakit. Dia yakin. Inilah mati, anda. Dia yakin, ya. Dia yakin lah. Sebenar-benar yakin kepada Allah. Dia sebenar-benar ma'rifat kepada Allah, ya. Ni yakin. Kita macam mana keyakinan kita? Ya? Itu orang nak cucuk vaksin, orang banyak takut. Kenapa takut? Takut mati. Belajarlah kitab Risalah Tauhid, kitab Darussamin, tuan-tuan. Ya? Belajarlah tentang takdir mu'allaq, takdir mubram, tuan-tuan. Mati ni, ya. Dalam kitab menyebutkan ni air. Jika air itu fulan anak si fulan belum cukup minum, dia belum habiskan lagi 1 cawan atau setengah cawan, tak habis, malaikat maut tak ambil lagi nyawa dia sebab masanya tak habis, tuan-tuan. Ya, sebab itu jangan takut, tuan-tuan. Ya, yang paling kita takut apa? Kita takut kita mati di dalam su'ul khotimah. Itu yang paling kita takut. Ya, cucuk vaksin, ulama suruh cucuk, mufti suruh cucuk vaksin, kerajaan suruh cucuk vaksin, hukum dia harus cucuk vaksin, harus lah. Ya, harus lah cucuk vaksin. Yang peliknya cucuk vaksin tak nak, isap rokok boleh pula. Cucuk vaksin tak nak, tentang cucuk vaksin, duit haram, duit riba, bantai. Ya, cucuk vaksin tak nak, tak mau cucuk vaksin, tak mau, duduk rumah riba, mau pula. Naik kenderaan riba, boleh pula. Simpan duit di bank riba, boleh pula. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Cucuk vaksin tak mau, ya. Asal hukum dia harus cucuk vaksin, dia bukan haram pun, tuan-tuan. Sebab fatwa ulama dah bagi fatwa dah. Mufti ni, tahu tak mufti? Mufti yang boleh mengeluarkan fatwa ni mufti, faham? Ya, mufti dah mesyuarat, ulama dah mesyuarat, kata harus, tak ada benda haram dalamnya. Harus boleh cucuk tuan-tuan. Akan jatuh wajib kita cucuk vaksin. Kalau tak cucuk vaksin, tak boleh rentah negeri, tak boleh ziarah mak bapak, tak boleh jumpa ahli keluarga, tak boleh buat haji, tak boleh buat umrah, tak boleh mengajar, tak boleh pergi masjid, tak boleh semuanya. Daripada harus, jatuh wajib cucuk vaksin. Ni hukum dia. Jangan bergaduh, mengaji hukum fiqh dia, mengaji hukum fiqh. Ya, mengaji hukum fiqh. Bila itu makna, apa makna fiqh? Faqih fiqh, makna fiqh ni maknanya kefahaman. Ni makna fiqh. Dia ada hukum yang pertama, hukum wad'i. Yang kedua, hukum yang pertama taklifi, haram, batal, harus, sunat, makruh, semua. Yang kedua, wad'i, mani'ul hukum. Mani' cakap Arab, mani'ul hukum, tegahan bagi hukum, mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab. Dia ada musyaqqah, ada keringanan, ada rukhsah, ada bebanan, ada keringanan ke atasnya, ada darurah. Buka situ, tuan-tuan. Jangan bergaduh buat hukum, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena banyak muhasabah. Dengan mufti pun orang boleh bantai mufti, orang boleh maki mufti, macam mana, tuan-tuan? Ya, ni tanda dunia nak kat yaumul qiyamah. Dengan mufti pun orang boleh maki, orang boleh hina mufti. Ingat, siapa hina mufti, siapa hina ulama, dalam hadis, ni hadis sahih. Nanti mereka bangun daripada kubur, badan manusia berkepala babi. Ni hadis sahih. Lepas ni aku tutup, ya. Ni last.
Sebab dalam hadis ni, ini yang berlaku pada ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak sembahyang jenazah. Allahu Akbar, sembahyang jenazah. Habis sembahyang jenazah, satu pendapat mengatakan baru nak sembahyang jenazah. Satu pendapat mengatakan tengah sembahyang, dah habis sembahyang jenazah. Satu pendapat mengatakan baru nak sembahyang jenazah. Lepas ni aku berhenti, tuan-tuan. Ni hadis sahih. Bila nak sembahyang jenazah, kita ambil tengah sembahyang jenazah, baru nak sembahyang jenazah. Keranda ni bergerak-gerak. Bergerak-gerak, ya. Sahabat pelik. Kata Sayyidina Abu Bakar, kau cuba tengok dalam keranda ni ada apa mayat ni? Kenapa mayat ni bergerak-gerak ni, ya? Buka keranda, ada seekor ular. Ada seekor ular dalam keranda ni. Sahabat nak ambil kayu, nak pukul ular ni. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ular ni mengucap kalimah thayyibah, kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah, hanya Allah Tuhan. Allah saja Tuhan yang wajib disembah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itu kata ular, wahai fulan, wahai manusia, wahai fulan anak si fulan, kenapa engkau nak pukul aku? Kenapa engkau nak memukul aku? Aku ini diperintah oleh Allah untuk mengazab kepada si mati, kepada si mayat. Itu Sayyidina Abu Bakar bertanya dengan ular, wahai ular. Ya, inilah karamah wali-wali Allah, dia boleh bercakap dengan binatang. Kalau Nabi mukjizat, tuan-tuan. Itu yang Sayyidina Abu Bakar bertanya dengan ular, wahai ular, apa kesalahan si mati ni sampai engkau nak azab dia? Atas perintah Allah, engkau nak membelitnya, engkau nak patuknya, padahal dia nak mati. Tiap ular beritahu, wahai manusia, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku diperintah oleh Allah mengazab si mati ni. Si mati ni masa dia hidup, dia salah dengan Allah 3 perkara. Pertama, apabila azan berkumandang, azan dilaungkan, dia tak datang sembahyang berjamaah, dia duduk dekat rumah, dia sibuk dengan urusan dunianya. Tuan-tuan, kita kena banyak muhasabah. Siapa rumah dekat surau, dekat masjid, dia tak boleh pergi surau, kecuali lah kalau sekarang ni tengah Covid, yang boleh pergi surau AJK, dia lepas lah, tuan-tuan, Tapi kalau AJK, dia benar pergi surau, tengah-tengah Covid ni, contoh AJK 40 orang, AJK dia benar pergi surau, tapi AJK ni tak pergi surau, tak pergi masjid, siap langkah AJK besok kat negeri akhirat, tuan-tuan. Ingat lepas, tuan-tuan. Tak lepasnya, tunggulah besok kat negeri akhirat. Negeri akhirat, negeri penentuan. Siapa sekalipun akan ditanya oleh Allah, mahkamah di padang mahsyar. Itu yang kedua, kata si ular, salah si mati ni. Yang pertama, apabila azan berkumandang, dia tak sembahyang berjamaah. Yang kedua, apabila sampai waktu tentang bab zakat, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Hati-hatilah. Sampai ada zakat simpanan, zakat perniagaan, barang kemas ke, zakat ternakan ke, keluar zakat. Sampai masanya kena keluar zakat. Ingat tu, orang perempuan pun pakai barang kemas, ingat kalau 1000 ke atas tu wajib zakat. Hati-hati lah tentang barang kemas. Itu yang dalam hadis sebut, perempuan-perempuan yang mereka dipakaikan rantai-rantai api neraka Allah, gelang-gelang api neraka Allah, cincin-cincin api neraka Allah. Itu wanita-wanita. Pertamanya kata Rasulullah, mereka tidak mengeluarkan zakat. Yang keduanya, mereka memakai barang-barang perhiasan dekat dunia, mereka tabarrus, tunjuk-tunjuk. Bukan dia pakai itu untuk suaminya, tetapi untuk lelaki lain dan untuk kawan-kawannya. Dia tabarrus, bermegah-megah, takabur dengan orang lain. Ini kata Rasulullah. Yang ketiga, iaitu kata ular, dalam keranda ni, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Abu Bakar, kesalahan jenazah ni, aku diperintah oleh Allah membelit jenazah ni. Kesalahannya, dia masa hidupnya dia tak menuntut ilmu. Masa hidupnya dia tak damping dengan ulama. Masa hidupnya dia jauh dengan ulama. Masa hidupnya dia benci dengan ulama. Ingat, tuan-tuan, siapa benci dengan ulama, hidup tak suka menuntut ilmu, sibuk dengan duit, mancing, komboi, lepak ke mamak dengan PUBG, tak mau menuntut ilmu, fardu ain ke atas, wajib ke atasnya, nanti masa mati tahulah, tuan-tuan. Itu dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tuan-tuan, inna muqinun. Tentang
mati. Tuan-tuan, mim alif ta ya mati. Rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, nak minta maaf dengan yang tengok ni secara live ni, tak kiralah ada orang alim ke dalam ni, ada orang soleh, orang berilmu, ya, pangkat mak, pangkat akak, pangkat atuk, pangkat abang, pangkat adik, ya, nak minta maaf seandainya ada terkasar bahasa, ayat Quran ada silap, hadis ada tersasar, minta maaf banyak-banyak, dan boleh tolong teguh, ya. InsyaAllah sama-sama kita mengingati, teguh, sama-sama menegur dan sama-sama memberi nasihat. InsyaAllah kita semua di dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, dari sebelum tidur ni jangan lupa baca surah Al-Mulk dan baca surah Al-Kahfi. InsyaAllah siapa yang setiap malam tidur baca surah Al-Mulk, dia selamat dalam kubur, dia ada peguam dalam kubur. Tuan-tuan, dia ayat surah Al-Mulk ni 30 ayat je. Kita baca lebih kurang dalam 8 minit atau 7 minit, tuan-tuan, ya. InsyaAllah kita semua di dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cukup sampai kat sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.